Hello, apa khabar semua? Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 6, struktur pasaran. Subtopiknya adalah 6.4 iaitu monopoli. Di mana bidang fokus kita adalah 6.4.7 iaitu pasaran persaingan sempurna berbanding dengan pasaran monopoli. Okey, jadi untuk bab 6 ini, struktur pasaran, kita mempunyai 5 subtopik yang utama. Jadi subtopik yang kita dengar kaji ini adalah 6.4 iaitu monopoli. Okey, berkaitan dengan monopoli, ada beberapa subtopik kecil yang pelajar perlu kuasai. Dan untuk video ini, subtopik kecil yang kita fokus adalah perbandingan antara pasaran persaingan sempurna dengan monopoli. Perbandingan pasaran persaingan sempurna dengan pasaran monopoli dalam jangka panjang. Okey, ada beberapa aspek yang kita akan bandingkannya. Untuk aspek yang pertama itu adalah berkenaan dengan harga. Okey, diikuti dengan output. Output itu adalah keluaran. Kemudian dari segi keuntungan, kecekapan peruntukan, dan lagi satu kecekapan pengeluaran. Okey, perbandingan aspek ini adalah perbandingan antara PPS dengan monopoli dan rasanya pelajar tak ada masalah lah berkaitan dengan harga, output dengan untung. Sebab aspek ini memang kita telah kaji sebelum ini, cuma ada dua konsep yang baru dekat sini iaitu berkaitan dengan kecekapan peruntukan serta kecekapan pengeluaran. Okey, nanti Miss akan fokuskan bahagian ini dengan lebih lanjut. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok lakaran rajah yang berkaitan dengan perbandingan bagi PPS serta monopoli. Okey, jadi berkenaan dengan perbandingan PPS dengan monopoli dalam jangka panjang ini, nanti Miss akan sediakan 1 kilo di mana rajah tersebut merupakan gabungan antara PPS dengan monopoli sekali. Okey, jadi sekarang seperti biasa, kita akan sediakan paksi X dengan paksi Y dulu. Okey, untuk paksi Y ini kita akan labelkan CPR kurungan RM, yang ini asalan, yang ini pula Q kurungan unit. Okey, jadi untuk monopoli punya kita akan langkah kilo AR, di mana kilo AR dia sama dengan DD. Okey, maka kilo permintaan dia adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, labelkan AR sama dengan DD sama dengan P. Dan jangan lupa langkah kilo MR juga. Okey, ini MR. Dan kemudian kita nak fokus tentang jangka panjang. So bermaksud nanti saya akan langkah kilo MC di mana kilo MC itu adalah merujuk LMC. Okey, inilah LMC dia. Okey, sekarang saya akan tentukan titik keseimbangan dulu. Bagi monopoli, MC sama dengan MR. Okey, jadi ini titik keseimbangan dia. Saya labelkan EM. Okey, untuk maklumat anda, bahagian sini ya, tak kisah saya guna perkataan firma monopoli ataupun pasaran monopoli, sebenarnya sama sahaja. Sebab bagi monopoli, firma sama dengan pasarannya. Okey, jadi dekat sini titik keseimbangan firma monopoli EM apabila MC bersilang dengan MR. Kuantiti keseimbangan dia dekat sini adalah QN. Okey, dan kemudian harga keseimbangan, harga sama dengan P ya. So kena sentuh kilo AR. Okey, jadi ini adalah harga monopoli. Ingat, P sama dengan AR sama dengan DD. Okey, sekarang saya nak tentukan keseimbangan bagi PPS. PPS yang kita kaji ini adalah pasaran dalam pasaran persaingan sempurna dan bukannya firma. Okey, jadi bermaksud dekat sini. Okey, cuba tengok rajah ini ya. Ini PPS, kan anda belajar pasaran kan? Yang ini firma kan? Jadi sekarang yang kita fokuskan adalah yang ini. Keseimbangan pasaran persaingan sempurna tercapai pada titik E apabila kilo permintaan bersilang dengan kilo penawaran. Jadi bermaksud, okey, kita akan cari kilo DD dengan SS.
Kelok DD dia yang ini. Kita ambil yang monopoli punya, ini kelok DD dia. Dan kelok SS. Kan hari itu anda belajar yang SS itu sebenarnya merujukkan kepada kelok MC kan? Jadi ini sebenarnya kelok penawaran. Okey. Dengan demikian, MC dekat sini kelok penawaran. Permintaan bersilang dengan penawaran. Jadi keseimbangan pasaran persaingan tercapai pada titik ini. Okey, sebenarnya kita katalah kelok DD dia bersilang dengan SS. Tapi SS dekat sini dia adalah merujuk kepada LMC. Okey, jadi ini titik keseimbangan PPS. Saya pun labelkan ES. Kuantiti dia QS. Okey, dan harga keseimbangan dia PS. Okey, yang Miss tunjuk ini ES ke PS ke QS ini, dia sebenarnya sama dengan yang ini. Okey, yang pasaran punya I0, P0 dengan Q0. Okey, jadi itu beza dia lah antara pasaran dengan prima dan sekarang kita dengar kaji yang pasaran punya. Okey, seterusnya saya nak lakar kelok LAC juga. Okey, untuk maklumat anda, bagi PPS, anda sudah tahu bahawa dalam jangka panjang, dia menikmati untung normal. Kalau untung normal bermaksud AR sama dengan AC. Okey, jadi kali ini AC kita, anda kena pilih titik yang ini. Yang ini akan jadi titik minimum LAC. Okey, jadi nanti saya akan terus buat kelok LAC, turun, minimum, naik. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan. Okey, minimum, kemudian meningkat. Okey, ini adalah LAC. Okey, dan kita dapati bahawa untuk PPS, AR memang sama dengan AC lah. Okey, tetapi untuk monopoli pula, okey, so titik keseimbangan YM dekat sini, bagi dia naik sehingga sentuh AC. Inilah dia, point dekat sini. Okey, jadi kita buat dotted line. Okey, anda boleh labelkan huruf yang kecil. Okey, mungkin ini anda labelkan A, sini B, dan sini adalah C. Okey, dan selepas kita lakar raja ini, nanti kita akan buat perbandingan melalui beberapa aspek ini. Okey, cuba Miss nak bagi tahulah berkenaan dengan raja ini, sebenarnya cara dia sediakan adalah sama seperti dulu sahaja. Cuma beza dia apabila kita bandingkan monopoli dengan PPS sekali, pastikan titik ES ini adalah titik minimum bagi AC. Itu saja yang beza. Ataupun itu saja yang berlainan. Yang lain semua kekal sama. Okey, jadi sekarang kita akan bandingkan melalui beberapa aspek berikut. Okey, yang pertama dari segi tingkat harga ya. Okey, jadi saya akan bandingkan untuk PPS dengan monopoli. Jadi untuk PPS, harga dia kita tengok adalah PS. Kalau monopoli, okey, harga dia kita tengok monopoli harga dia kat mana? PM. Okey, lepas tu beritahu tentang kesan dia. Kesan itu bermaksud apa? Hubungan antara harga monopoli dengan harga PPS. Jadi kita dapati bahawa harga monopoli melebihi harga PPS. PM melebihi PS. Itu kesan dia. Okey, lepas tu yang kedua, kita banding dari segi PPS dan juga banding dari segi monopoli. Okey, yang kedua itu merupakan output ya. Jadi kita cuba tengok output bagi PPS adalah ya QS. Bagi monopoli ya QM. Okey, jadi apakah kesan dia? Okey, kita boleh beritahu bahawa QS melebihi QM ataupun QM kurang daripada QS pun boleh. Salah satu. Okey, QM kurang daripada QS ataupun QS melebihi QM. Okey, yang ketiga dari segi untung. Okey, juga sama, kita akan tengok PPS dan kita juga akan tengok monopoli. Okey, untuk PPS kita dapati bahawa AR dia sama dengan AC. Jadi kita kata PPS menikmati untung normal dalam jangka panjang. Kenapa? Ya, akibat
kebebasan keluar masuk firma. Monopoli, kita cuba tengok monopoli. Mana AR dia? AQM. TR dia kosong, PM, AQM. AC dia kat mana? BQM ataupun C kosong. Jadi TC dia kosong, C, BQM. Dengan demikian, kita guna TR tolak TC. Jadi kita dapat untung lebih normal. Untung lebih normal sebanyak berapa? Guna TR tolak TC. Tinggal yang ini. C, PM, A, B. Okey, jadi Miss pun tulis C, PM, A, B. Okey, so ini adalah untung lebih normal yang dinikmati oleh monopoli. Kenapa monopoli menikmati untung lebih normal dalam jangka panjang? Akibat apa tu? Ya, akibat wujudnya sekatan ataupun halangan kemasukan. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan yang ketiga iaitu untung. Okey, seterusnya yang keempat iaitu kecekapan peruntukan. Okey, Miss nak beritahu ya, kalau kecekapan peruntukan syarat dia P sama dengan MC. Okey, jadi kita akan tengok dari segi PPS dan kita juga akan tengok dari segi monopoli. Okey, kita tengok PPS ya, keseimbangan dia dekat sini. Mana harga PPS? Ya, PS. Mana MC? MC melalui titik ini. PS pun sama dekat sini juga. So, bermaksud pada masa itu kita kata bahawa PPS mencapai kecekapan peruntukan. Kenapa? Kerana P sama dengan MC. P itu adalah PS. MC itu adalah LMC. Okey? Lepas tu tengok monopoli. Okey, ini keseimbangan monopoli. Mana harga monopoli? Harga monopoli sini, PM. Mana MC? Di sepanjang sini. Keseimbangan sini. Kan MC melalui titik sini kan? Jadi, P dekat sini. MC dekat sini. Apakah hubungan antara harga dengan MC dia? Ya, lebih besar. So, bermaksud monopoli, dia tidak capai kecekapan peruntukan. Sebab kita dapati bahawa harga dia tidak sama dengan MC. Dan pada masa itu, apakah hubungannya? Kita dapati harga monopoli PM adalah lebih banyak ataupun melebihi LMC. PM dekat sini, LMC dekat sini. Okey, dia adalah lebih besar daripada dia. Maka monopoli tidak mencapai kecekapan peruntukan. Okey, aspek yang kelima. Juga sama, kita akan tengok dari segi PPS dan juga monopoli. Okey, kita tengok aspek kelima yang kita nak kaji itu. Kecekapan pengeluaran. Okey, kalau kecekapan pengeluaran bermaksud AC adalah minimum. Okey, tengok AC kita hanya satu sahaja, iaitu LAC. Bermaksud kita fokus, LAC kita kena adalah minimum. Okey, pada tingkat output yang dia hasilkan. Maksud apabila firma beroperasi lah pada tingkat output tersebut. Okey, kita cuba tengok PPS dulu. ES dekat sini. Output yang dihasilkan QS kan? Jadi bermaksud pada tingkat output QS ini, kita bagi dia naik sehingga sentuh kilo AC. Tengok pada masa itu adakah AC dia minimum ke tidak? Adakah titik ini titik minimum AC? Ya, jadi bermaksud PPS mencapai kecekapan pengeluaran. Kenapa? Kerana beroperasi pada LAC minimum. Okey, sebab dia beroperasi pada LAC minimum, jadi bermaksud dia mencapai kecekapan pengeluaran lah. Okey, kita cuba tengok monopoli juga, konsep yang sama, keseimbangan dia dekat sini, EM. Output yang dia hasilkan, QM. Okey, sekarang dekat sini QM bagi dia naik sehingga sentuh LAC. Titik B sini. Adakah titik ini merujuk titik minimum LAC? Bukan. Okey, kalau bukan bermaksud monopoli tidak mencapai kecekapan pengeluaran.
Sila tengok pada masa itu AC macam mana pada titik B ini. Ya, kita kata AC sedang menurun. Okey, lepas tu kita pun beritahu bahawa sebab dia beroperasi pada LAC yang sedang menurun. Okey, jadi kita pun beritahulah monopoli tidak mencapai kecekapan pengeluaran kerana beroperasi pada LAC yang sedang menurun. Jadi itu adalah perbandingan PPS dengan monopoli dalam jangka panjang dan kita pun sudah kaji melalui 5 aspek dia. Okey, dan pastikanlah anda dapat lakar raja yang sedemikian. Okey, jadi itulah penerangannya. Jadi pelajar diingati agar melakar raja tersebut sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali. Okey? Jikalau anda rasa penerangan Miss adalah mudah difahami dan suka penjelasan Miss, ingat subscribe channel saya. Okey, tindakan subscribe channel ini sebenarnya merujukkan tanda penghargaan anda terhadap video yang Miss hasilkan ini. Kan Miss buat video secara percuma untuk anda kan? Okey, jadi klik subscribe sahaja. Okey, jadi untuk yang seterusnya kita akan masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Soalan dia. Andaikan semua firma persaingan sempurna bergabung untuk membentuk semua monopoli dengan struktur kos dan permintaan pasaran yang sama. Okey, jadi paksi Y harga hasil kos dan paksi X dia kuantiti. Jadi untuk maklumat pelajar, raja ini merupakan gabungan monopoli dengan PPS. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok dari segi A ya, titik keseimbangan. Okey, kalau keseimbangan bagi yang pelajar sudah belajar punya, di mana kita kata MC sama dengan MR kan. Okey, kita tengok MR kita, yang ini, MR, M itu monopoli punya dan MC dia dekat sini. Jadi titik persilangan, itu adalah titik keseimbangan bagi monopoli. Jadi Miss labelkan EM lah. Okey, dan titik itu boleh ditunjukkan melalui titik V. Jadi itu monopoli, saya letak titik keseimbangan dia adalah V. Okey, kemudian untuk PPS, kalau PPS keseimbangan pasaran tercapai, kan kita kata apabila kelok permintaan, kan kelok permintaan DD sama dengan AR kan? Bersilang dengan kelok penawaran. Kelok penawaran itu sebenarnya adalah MC. Okey, DD bersilang dengan SS. Okey, jadi titik ini merupakan titik keseimbangan bagi PPS. So PPS punya Miss guna simbol S. Maka titik keseimbangan dia adalah pada titik W. Okey, jadi Miss pun labelkan sini adalah W. Okey, kemudian kita nak tengok dari segi harga keseimbangan. Okey, bagi PPS ya, jadi harga dia yang ini, P3. Okey, kemudian monopoli. Okey, kalau monopoli, balik kepada keseimbangan monopoli. Sini ya, EM. Bagi dia cari harga dan ingat P sama dengan AR. Okey, jadi kita kena bagi dia sentuh kilo AR. Okey, yang ini harga dia adalah P1. Okey, dan kita dapati bahawa harga monopoli adalah lebih apa daripada PPS. Jadi sudah tahu harga monopoli P1 dan PPS adalah P3. Jadi harga monopoli adalah lebih tinggi daripada PPS punya. Sebab monopoli P1 dan PPS dia adalah P3. Okey, sambung dari segi tingkat keluaran. So, tingkat keluaran ini kita tengok Q lah dari segi output dia. Okey, PPS punya, yang ini, sebab titik keseimbangan GS kan. Jadi, tarik ke bawah. Untuk PPS dia adalah Q2. Okey, kemudian monopoli, titik keseimbangan dia GM. Tarik ke bawah. Monopoli punya kuantiti adalah Q1. Okey, sambung. Tingkat keluaran monopoli adalah lebih apa daripada pasaran persaingan sempurna. Kita cuba tengok monopoli Q1, PPS Q2. So, monopoli punya lagi sikit. Jadi, yang lagi sikit itu bermaksud dia adalah lebih rendah daripada PPS.
Okey, jadi kita hanya sudah tengok melalui titik keseimbangan, harga keseimbangan dan juga kuantiti ataupun output keseimbangan. Sekarang kita akan tengok dari aspek yang berlainan pula. Okey, raja ini masih sama punya. Okey, Miss tentukanlah ini titik keseimbangan EM. Okey, yang ini ES untuk PPS punya tadi sudah beritahu dah. Okey, aspek yang seterusnya dia nak tengok dari segi saiz lebihan pengguna. Masih ingat apa itu lebihan pengguna tak? Anda pernah belajar masa bab 2. Dia sebenarnya merujuk perbezaan antara harga yang sanggup dibayar dengan harga pasaran. Okey, kalau kita tengok PPS ya, kan harga pasaran dia tadi sudah beritahu adalah P3 kan? Okey, dan harga yang sanggup dibayar AR ini sebenarnya sama dengan DD. Jadi kilo permintaan, harga yang sanggup dibayar dekat sini adalah R. Jadi saiz lebihan pengguna kalau PPS boleh ditunjukkan melalui kawasan P3 R W. Inilah saiz segitiga dia. Saya ulang, P3 R W. Okey, jadi Miss pun tulis P3 R W. Okey, itu adalah lebihan pengguna bagi PPS. Okey, kita sambung dengan monopoli. Jadi kita kena tahu harga bagi monopoli berapa dulu harga keseimbangan dia. Okey, kan AR sama dengan DD sama dengan P kan? Okey, kalau harga monopoli yang ini kan P1 kan? Jadi harga yang sanggup dibayar adalah R. Okey, jadi saiz lebihan pengguna bagi monopoli ya P1 R S. Saya ulang, untuk monopoli lebihan pengguna dia P1 R S. Okey, jadi Miss pun tulis P1 R S. Itu adalah saiz lebihan pengguna bagi monopoli. Okey, kita sambung. Saiz lebihan pengguna pasaran persaingan sempurna adalah lebih apa daripada monopoli. Jadi kalau bandingkan PPS punya adalah lebih besar daripada monopoli kan. Tengok monopoli kecil sahaja. PPS punya begitu besar. Dan sekarang dia tanya sebanyak berapa tu? Okey, jadi kita guna segitiga yang besar ini tolak segitiga yang kecil ini. Tinggal bahagian mana? Tinggal bahagian sini. Okey, saya ulang. Segitiga yang besar tolak segitiga yang kecil. Tinggal bahagian inilah. Okey, dan kawasan itu boleh ditunjukkan melalui P3, lepas tu P1 S W. Itu adalah beza dia sebanyak berapa tu. Okey, kita sambung dari segi kecekapan peruntukan. Okey, untuk maklumat pelajar ya, Miss guna pen yang berwarna lain. Kecekapan peruntukan ini sebenarnya dia merujuk P sama dengan MC. Okey, kita kena tengok sama ada PPS ke ataupun monopoli capai kecekapan peruntukan ke tidak dengan memenuhi syarat ini. Okey, kalau memenuhi syarat ini, capailah kecekapan peruntukan. Okey, kita sambung. Pasaran persaingan sempurna mempunyai kecekapan peruntukan. Okey, dia kata dia terus capai kecekapan peruntukan. Okey, kenapa? Sebab kita cuba tengok harga kan, Miss kata P sama dengan MC kan? Harga PPS P3. Okey, lepas tu MC dia kat mana? Ya, MC dia melalui titik sini kan? So, bermaksud harga sama dengan MC. Jadi, kita pun beritahu lah. Kerana harga sama dengan cost shoot. MC itu adalah cost shoot. Okey, kita sambung. Dia beritahu bahawa monopoli tidak mempunyai kecekapan peruntukan. Bermaksud P dia tidak sama dengan MC. Kita kena pastikan sama ada P adalah melebihi MC ke ataupun P kurang daripada MC. Okey, kita tengok. Monopoli tidak mencapai kecekapan peruntukan kerana cost shoot. Dia nak tengok dari segi MC ya. Cost shoot adalah apa daripada harga pasaran. Okey, tengok keseimbangan monopoli dekat EM. Harga dia kat mana?
Harga dia kat sini. P1. Ini monopoli ya, saya guna segi 4. Okey, lepas itu dia sama dengan S ya. Pada masa itu MC kat mana? Kita sentuh kilo MC kat sini. Titik EM ini, iaitu titik V. Okey, so bermaksud minta anda bandingkan S dengan V. S itu adalah harga monopoli. Dan V ini adalah MC. Jadi kita dapati bahawa harga melebihi MC. Harga melebihi MC. Itulah sebab kita kata monopoli tidak mencapai kecekapan peruntukan. Okey, jadi sekarang dia kata monopoli tidak mempunyai kecekapan peruntukan kerana kos sud monopoli iaitu MC dia adalah kurang daripada harga pasaran sebab harga melebihi MC. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan kecekapan peruntukan. Okey, kita tengok lagi beberapa aspek juga sama, raja yang sama ya. Okey, Miss tentukan titik keseimbangan dia dulu. Ini EM. Okey, ini ES ya. Okey, sekarang kita sambung F. Kecekapan pengeluaran. Ingat, kalau kecekapan pengeluaran bermaksud AC adalah minimum. Tetapi AC yang kita kaji dekat sini, dia adalah merujuk LAC. Okey, sebab hanya 1 kilo LAC saja yang ada dekat sini. Okey, kita sambung. Pasaran persaingan sempurna mempunyai kecekapan pengeluaran. So, bermaksud PPS itu dia beroperasi pada LAC yang minimum. Okey, kita cuba tengok ya. Kuantiti dia dekat sini, Q2. Cuba tengok pada masa itu, adakah titik ini merupakan titik minimum LAC? Ya, lagi satu sebab MC potong titik ini kan. Okey, jadi kita beritahu bahawa PPS mempunyai kecekapan pengeluaran kerana PPS beroperasi pada titik apa tu? Ya, titik W. Pada W di mana kos purata adalah minimum. Itu jawapan dia. Okey, kita sambung. Monopoli pula kita kata bahawa dia tidak mempunyai kecekapan pengeluaran. Tidak mempunyai. Bermaksud monopoli tidak beroperasi pada LAC yang minimum. Okey, kita cuba cek melalui raja dia. So, monopoli ya, keseimbangan monopoli. So, ini Q1. Bagi dia naik sehingga sentuh LAC. Okey, iaitu pada titik T. Adakah titik T ini merupakan titik minimum LAC? Ya, bukan kan? Pada masa itu LAC sedang macam mana? Sedang menurun. Itulah sebab kita kata dia tidak mencapai kecekapan pengeluaran. Jadi sekali lagi, monopoli tidak mempunyai kecekapan pengeluaran kerana beroperasi pada titik apa tu? Ya, pada T. Di mana kos purata LAC macam mana? Sedang menurun. Okey, jadi kita pun beritahulah di mana kos purata sedang menurun. Okey, itu jawapan dia. Okey, kita sambung yang terakhir dari segi keuntungan. Okey, keuntungannya PPS memperoleh untung apa? Okey, jadi sekarang anda tengok ya. Kalau nak tengok dari segi untung, kan kita akan bandingkan hubungan antara TR dengan TC kan? Okey, kalau titik ini kita cuba tengok mana TR? AR darab Q. So, AR kita, mana AR kita? Pada titik ini juga. Okey, so nampak AR. Okey, AC pun titik ini juga. Semua melalui titik ini. Itulah sebab kita dapati bahawa kalau PPS, AR sama dengan AC. Kalau AR sama dengan AC, itu adalah untung. Ya, itu adalah untung normal. Okey, jadi ingat bagi PPS, jangka panjang dia mesti menikmati untung normal. Sedangkan monopoli memperoleh untung apa? Okey, juga sama, kita cuba tengok antara TR dengan TC. Bagi monopoli, okey, titik ini ya monopoli. Tengok TR dia. So, monopoli kalau AR SQ1 ataupun P10. Jadi TR dia O P1 SQ1. Okey, Miss catat dekat sini ya.
ini monopoli. TR dia OP1SQ1. Okey, bagaimana pula dengan TC? Okey, TC dia kita guna AC. AC dia adalah TQ1 ataupun P20. Jadi kalau TC O P2 TQ1. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok hubungan antara TR dengan TC. Okey, TR OP1SQ1. TC OP2TQ1. Jadi beza antara ini tinggal bahagian sini sahaja. Okey, maka kita kata itu adalah untung apa? Untung lebih normal yang boleh ditunjukkan. Okey, jadi kita beritahulah sedangkan monopoli memperoleh untung lebih normal. Okey, sebesar berapa tu? P2, P1, ST. Jadi kita pun tulis P2, P1, ST. Okey, jadi itulah adalah keseluruhan lah berkenaan dengan perbandingan PPS dengan monopoli. Okey, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita yang berkenaan dengan perbandingan PPS dan monopoli. Jadi, untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang dasar kawalan. Sekiranya anda suka video ini, ingat subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Jikalau terdapat sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan soalan-soalan tersebut pada ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan balaskan komen anda. Saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini dan terima kasih diucapkan kepada sesiapa yang telah subscribe channel saya. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okey? Bye-bye.